Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua murid-murid. Okey, semoga berada dalam keadaan sihat. Okey, gembira. Okey, lepas tu harap-harap semua dah serapan lah bagi bertenaga sikit untuk memulakan kelas matematik tambahan kita pada hari ini. Dan kita masuk subtopik 7.3 iaitu luas poligon ataupun area of polygon. Okey, pada hari ini 19 Ogos. Okey, seterusnya, sebelum kita memulakan kita punya kelas pada hari ini, cikgu nak tanya, di antara tiga gambar ini, okey, tolong pilih kamu suka gambar yang mana, satu je. Masukkan di dalam ruangan chat. Nombor satu ke, nombor dua ke, tiga. Okey, Irina tiga, Nurdin Kristina dua, tiga, laju. Siapa lagi? Oh, ramai macam dua je, ada tiga, ada dua. Oh, satu tak ada lagi ya. Okey, kita tengok kebanyakannya dua dengan tiga. Okey. Cikgu Dalina suka warna apa? Gambar mana Cikgu Dalina? Wah, kalau saya suka 1, 2, 3 je dah. Oh, 1, 3. Oh, okey, ada juga satu. Okey, terima kasih. Okey, jom kita tengok. Kalau nombor satu ni anda seorang yang romantik. Oh, gitu. Romantik. Okey, tengoklah siapa pilih nombor satu. Okey, nombor dua, energetik. Oh, kamu energetik Dan nombor tiga, dananang. Apa itu? Calm, tenang. Okey, bagus. Jadi kita tahu antara sifat-sifat anda macam tu. Jadi kita cari balik siapa romantik tadi. Yang saya nampak tadi Viren. Wait. Okey. Okey, so seterusnya, okey. Sebelum itu, jangan lupa dekat sini walaupun saya letak bekerja di rumah, kita anggapkan PDPR di rumah. Okay, kita belajar di rumah. Okay, tips kekal aktif. Okay, bila kita duduk, pastikan kita periksa postur duduk kita. Okay, secara berkala. Okay, jangan asyik macam ni je. Kita kena sentiasa tengok lah. Kan, asyik lama sangat menghadap telefon. Kadang-kadang kamu tengok mungkin sambil baring ke apa ke. Okay, jaga Lepas tu duduk dan bangun berulang kali semasa kamu belajar. Okey, saya tahu kamu semua semangat untuk belajar, rajin. Lama je duduk buat kerja tapi sesekali bangun berjalan. Okey. Okey, seterusnya apa? Ada lagi tak daripada saya? Oh, ada lagi. Tips kekalkan motivasi belajar di rumah. Okey, kita kena fikirkan norma baru PKP, pembelajaran atas talian. Pembelajaran tidak semestinya di sekolah, kita kena ingat macam tu. Jadi kamu adalah semangat sikit. Jadi kalau kamu asyik ingat sekolah je, nanti kamu tak ada semangat belajar di rumah. Okey, hormati dan hargai semangat guru anda yang sentiasa memikirkan anda. Ingat, masa sangat penting, masa yang berlalu tidak akan berulang. Ingat tu. Kalau kamu rasa sebelum ni kamu tak study pun sangat, tengok berapa lama dah kamu biarkan masa itu berlalu. Sekarang bangun sekarang untuk ubah segala-galanya. Okay, disiplinkan diri anda untuk belajar dengan hebat dan terakhir sekali jujur pada diri sendiri untuk belajar sendiri. Okey. Okey, hari ini seperti yang saya ceritakan tadilah, okey, kita akan masuk dalam 7.3 luas poligon. Esok 7.4, lepas tu habis, tapi minggu depan kita tak masuk chapter baru lagi. Minggu depan kita buat revision soalan-soalan berkaitan dengan geometri koordinat. Okey, saya harapkan kamu dah tengoklah video semalam. Kalau ada yang dah tengok, tahniahlah sebab kamu dah bersedia untuk kelas pada hari ini. Okey, so hari ini kita akan menentukan luas segitiga dengan menggunakan rumus. Untuk menerbitkan rumus 7.3.1, nanti kamu tengok kat buku teks dulu. Okey, lepas itu menentukan luas sisi 4 dengan menggunakan rumus. Sama je cara dia. Dan kita membuat generalisasi tentang rumus luas poligon apabila koordinat setiap bucu diketahui dan seterusnya menggunakan rumus tersebut untuk menentukan luas poligon. Nampak macam complicated je tapi simple je, jangan risau. Okey. Sebelum kita mencari luas poligon, kamu kena tahu, okey, ini kemahiran kamu memang dah ada untuk mencari kedudukan koordinat. Okey, sebagai contoh, okey, saya bagi koordinat, ada 5 koordinat dekat sini. Okey, siapa nak tolong saya? Okey, untuk koordinat 5, -2, okey, rasanya kat mana kedudukan dia? A, B, C, D, E.
5 negatif 2. B. 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 D, dodol. Ha. Dodol, 5 negatif 2, okey. 5 negatif 2, okey ni selesai. Okey, 1 negatif 1, E. E. E okey, 1 negatif 1, okey. 1 3, B. okey B. Okey, 1 3 B. Okey, 4 4. C. Okey, bagus. Salah tak apa tau. Okey, C dan terakhir sekali confirm negatif 1 1. Okey, kemahiran ini kamu kena tahu kalau tertiba soalan dia tidak melabelkan kita punya koordinat. Selalunya dia labelkan koordinat A adalah apa. Koordinat B adalah apa. Okey, itu tak apa. Masalahnya kalau sini soalan ni dia tak label pun. Ini A ke B ke C ke D, kamu kena susun dahulu. Begitu. Tetapi bukan mengikut skala lah, agak-agak Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Saya nak refresh balik. Apa itu polygon? Boleh tak cerita kat saya menggunakan bahasa kamu. Apa itu polygon? Bentuk yang bersambung. Okey, bentuk yang bersambung. Okey, ada selain daripada itu? Okey, bentuk yang bersambung. Okey, betul bersambung. Ada lagi tak ayat? Apa itu polygon yang kamu rasa? Apa Tak itu ada polygon? ruang. Tak ada ruang. Ha. Okey, tak ada ruang. Kita kumpul je. Okey, ada lagi tak? Apa itu polygon? Siapa nak tolong? Kita tengok pula jejaka-jejaka kita, suara jejaka kita. Ada wakil? Apa itu polygon? Ada tak? Okey, kawan kamu kata bersambung. Lepas tu tiada ruang. Okey, jom kita tengok. Okey. Sebenarnya salah satu lagi satu polygon adalah satu titik yang bersambung, lepas tu dia tertutup. Contohnya. Okey, saya bagi segitiga ABC. Adakah ini polygon? Ya atau tidak? Polygon atau tidak? Ya. Okey, bagus. Oh, sama je suara saya tengok. Okey, polygon. Okey, untuk sisi 4 ABCD ni macam rhombus je. Adakah ini polygon? Polygon. Okey, bagus. Okey, dan yang terakhir sekali, garisan ABC adakah polygon? Bukan. Okey, bagus. Alamak, okey, bukan polygon. Kejap ya. Hilang pula pen saya. Bukan polygon. Okey. Selepas itu kamu murid, kalau ia polygon, saya nak cerita kat kamu ni, kalau ia polygon bererti ini kita boleh cari luas dia. Sebab dia tertutup. Okey, sambungan titik-titik itu tertutup. Okey. Lepas tu kalau bentuk yang kedua ni pula kita boleh cari luas. Okey. Kalaulah ABCD ni garis lurus, boleh tak cari luas kamu rasa? Ada tak? Boleh tak cari luas garis lurus ABC ni? Tak boleh. Okey, tak boleh. Okey, saya saja tanya kamu. Kalaulah garis lurus ni, kalau tak boleh cari luas, kamu rasa luas dia berapa? Ada luas ke tak? Okey, siapa nak tolong? Bantai je, cakap je. Kamu rasa garis lurus ni ada luas ataupun tidak? Tak ada. Tak ada. Kalau luas tiada, okey, berapa nilai yang kita boleh letakkan pada luas garis lurus ni? Kalau tak ada tu maksudnya? Kosong. Kosong. Okey, bagus, tahniah. Ingat, garis lurus dia garisannya bersambung tapi dia tidak tertutup. Jadi dia tidak boleh memberi luas kepada kita, maka garis lurus ataupun dia menggunakan perkataan collinear, okey. Okey, dia punya luas adalah kosong. Sebab dia tak ada luas. Okey. Okey, jom seterusnya. Okey, baru kita pergi ke perkara yang sebenar. Okey, teknik pengulangan untuk siapa yang dah menonton video semalam. Okey, jadi ini adalah rumus luas. Okey, rumus luas. Tengok macam complicated je kan? Okey, tapi jangan risau, sebenarnya agak simple.
Okey. Rumus luas diberi macam ini, tetapi markah berada di sini. Okey. Kalau kamu tulis ini tak ada markah lagi. Okey? Okey, jom kita tengok macam mana cara nak mencari luas menggunakan rumus yang diberi. Okey, kalau nak secara mendalam, kita tengok video semalam lah. Okey, jadi sekarang, okey, cari luas segitiga dengan bucu-bucu yang diberi seperti berikut. Okey, jadi kita tahu tak kedudukan dia? Kita tak tahu mana A, mana B, mana C. Okey, contohnya kalaulah dia kata cari, okey, contohlah cari luas ABC, okey, segitiga ABC, kita tahu kita kena letak A dulu baru B baru C. Tetapi sekarang kita tak tahu kedudukan mereka. Okey? Okey, sama juga dengan sisi 4. Contohlah. Okey, contohlah saya lukis. Okey, 5 10 saya agak-agaklah 5 10 berada di sini, 5 10. Okey, 21 kat mana pula? Okey, 21 saya buat kat sini. Ni 21. Dan yang ketiga adalah 83. Okey, 83. Oh, macam ni rupanya. Dia tak suruh pun. Okey, tetapi kalau tak ada tanda koordinat tu apa, kamu buat anggaran dekat mana kedudukan dia, jadi kita tahulah yang dia punya turutan. Okey? Turutan dia. Jadi turutan dia sama ada mengikut arah jam ataupun melawan arah jam. Contohlah saya buat mengikut arah jam. Okey. Okey, ikut arah jam. Jadi saya masukkan dalam rumus tadi, kamu tengok ya. Okey, rumus area 1/2, lepas tu saya buat tanda modulus, saya masukkan 83 dulu. Ni nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3, ikut susunan 8, 3, 2, 1, 5, 10. Disebabkan kamu cakap tadi poligon adalah satu garis, satu titik yang bersambung, saya tambah lagi dan tertutup, jadi saya tutup balik. Okey, kalau bermula dengan 83, kita kena habiskan dengan 83. Okey, lepas tu kalau kamu tengok rumus yang sebelum ni, macam ni. Okey, saya tunjuk balik. Oh, ada anak panah. Okey, saya dah masukkan dah ni koordinat, dia ada anak panah. Jadi, saya masukkan anak panah. Kalau ada color yang berbeza, masukkan. Saya buat macam ni. Anak panah tu kan bermaksud darab. Okey. Lepas itu, saya guna warna lain lah pula. Macam ni. Okey, bila dah letak anak panah, okey, baru saya masukkan dalam working step yang dapat markah tu. Okey, di mana 1/2 saya buat balik modulus, saya buat anak panah merah. Anak panah merah tu bermaksud darab. 8 darab 1, 8, 2 darab 10, tambah 20 lah, positif 20 lah. Positif 5 darab positif 3, positif 15. Merah tolak biru. Macam tu. Merah tolak biru. 8 darab 10, kita akan dapat 80. Okey, tambah 5, 5 darab 1, 3 darab 2, kita dapat 6. Okey, tutup balik. Lepas tu, kamu ringkaskan dengan berhati-hati. Dekat sini kamu akan dapat 43 tolak dengan 91. Okey, kat sini akan ada modulus 48. Okey, ingat, bila di dalam modulus, kalau kamu punya nombor tu negatif, bila kita nak hilangkan modulus, nombor tu akan jadi positif. Okey, macam ni, hilang dah modulus. Jadi kita akan dapat 24 unit kuasa 2. Macam tu caranya. Okey, ada soalan tak? Siapa nak tanya saya? Sebelum kita pergi ke soalan yang seterusnya. Jadi dekat sini kamu dah dapat satu markah. Okey. Jadi mungkin di akhir sekali satu markah. 2 markah je, tak banyak. Okey. Ada apa-apa soalan? Nak tanya, Okey sayang. kita boleh start kat mana-mana nombor je kan? Jadi Macam mana sayang? kita boleh start kat mana-mana nombor je ke? Nombor mana? Maksudnya maksud Idina ke tu? Koordinat tu, kita boleh start dekat mana-mana koordinat ke? Ya, boleh. Kalau Idina nak letak 5 10 dulu, letak 5 10 tapi ikut turutan 8 3 2 1 macam tu. Boleh?
Oh, okey cikgu. Terima kasih. Okey, terima kasih. Jadi bergantung kepada kamu sama ada nak bermula di mana. Okey, ini untuk segitiga. Okey, saya kacau sekejap. Contohlah, kalau segitiga senang tahu. Contohlah A, B, C. Contohnya nak cari luas. Okey. Sebenarnya kalau untuk segitiga kamu tak lakarkan pun tak apa sebab dia memang 3 huruf je. Maksudnya kalau kamu nak masuk A, B, C pun boleh. Kalau C, B, A pun boleh, sama je. Lepas tu B, C, A pun boleh. Tapi asalkan dia berturutan. Dia sama ada dia mengikut arah jam ataupun melawan arah jam. Okey, itu untuk segitiga. Okey? Okey, tapi tak kisah kamu nak masuk yang mana, asalkan ikut turutan. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua B. Okey, soalan yang kedua B, saya serahkan kepada kamu. Okey, cuba dulu buat untuk B. Saya bagi dulu, sorry. Kamu cuba buat dulu untuk B sekarang, nanti saya nak jawapan. Saya nak tolong cikgu. Okey, boleh. Terima kasih. Okey, nak masukkan koordinat mana dulu sayang? Sebut je, saya tulis. 31. Okey, 31, kemudian 64. 64, kemudian Negatif 4, 2. itu saja ke? Ada 31. Okey, bagus. Terima kasih Musfirah. Musfirah ingat 31. Okey, seterusnya kita kena buat anak panah Kita kena buat anak panah. Okey, kalau cikgu kalau ada 2 color yang berbeza, cikgu buat anak panah lah. Okey, lepas tu lagi satu, sini. Okey, saya nak tanya kamu, merah tolak biru ke biru tolak merah ni? Merah tolak biru. Okey, merah tolak biru. Terima kasih. Jadi kat sini 3, 4 saya dapat 12. Bila kamu darab, hati-hati dengan positif dan negatif ya. Kalau negatif, hati-hati. Okey, lepas tu saya dapat 6, negatif 16 tambah 6. Macam tu. Jadi kamu ringkaskan berhati-hati, 20 tolak negatif 4. Jadi kita akan dapatlah positif 24. Kalau positif dah tak payah tukarkan dah. Jadi kita akan dapat 12 unit kuasa 2. Okey, siapa dapat 12 unit kuasa 2? Ada tak yang dapat? Siapa buat sampai habis tadi? Dapat tak? Okey, saya Dapat cikgu. okey, dapat. Bagus, terima kasih. Ini kita bagi yang simple tau. Okey, jom kita terus. Seterusnya. Okey. Okey, sekarang kita punya koordinat dia dah bagi huruf E, F, G. Jadi macam mana kita nak masukkan? Kita menggunakan turutan alfabet. Siapa dulu? E dulu ke, F dulu ke, G dulu? Okey, E, F, G. Okey, kesimpulannya kalau nak ikutkan turutan, okey, ini adalah yang pertama, ini adalah kedua, ini adalah ketiga. Okey, murid-murid. Okey, kalau kamu fokus, soalan dia begini. Titik EFG adalah segaris. Okey, segaris ataupun collinear. Okey, nampak je collinear. Collinear adalah straight line. Okey, jadi kalau dia dah sebut collinear ataupun segaris, boleh tak dalam kepala kita fikir apa benda ya kalau segaris? Apa nak tolong? Kosong. Ya, kosong. Bagus. Collinear ni adalah kosong. Apa yang kosong? Oh, area yang kosong. Okey, begitu. Jadi, kesimpulannya, kalau nak cari P, kesimpulannya macam ni. Oh, area EFG mesti sama dengan kosong. Okey, macam itu. Jadi kesimpulannya, teruskan masuk dalam rumus. Macam tu. 1/2, saya masukkan negatif 2, negatif 1. 2P, 10/5, tutup balik. Okey, sama dengan kosong. Okey, sekarang saya nak kamu cuba dulu buat. Okey, untuk baris yang seterusnya, buat je nak tengok nanti bandingkan dengan working step saya. Sama tak jawapan? Cuba kamu darab-darab dulu. Okey, nanti saya nak minta jawapan daripada kamu. Saya tinggal tulis sahaja. Okey. Untuk warna merah. Okey, siapa nak baca kat saya untuk warna merah hasil darab dia? Kamu cakap je, saya akan tulis di hadapan.
Oh, di hadapan. Betul lah tu. Okey. Warna merah. Tolong, siapa nak tolong? Hasil darab dia. Ke kita nak petik nama ni, siapa nak tolong saya? Saya rasa saya nak dengar suara jejaka ni lah. Ahmad Syabil. Ada tak Ahmad Syabil? Ada cikgu. Okey, Ahmad Syabil. Boleh tak Ahmad Syabil bagi tahu saya hasil darab untuk anak panah merah? Boleh cikgu. Okey, baca je Syabil. Saya tulis. Negatif 2P Okey. tambah 10 Tambah 10. tolak 10. Okey, terima kasih Syabil. Okey, kita nak yang lain pula. Ada tak? Siapa? Adam Haris. Ada tak Muhammad Adam Haris? Adam Haris ada? Muhammad Azfar ada? Azfar. Ada cikgu. Okey Azfar, bacakan saya warna biru pula. Negatif 10 campur 10P tolak 2. Okey, bagus ya Allah, terima kasih, bagusnya kamu. Macam tu. Jadi hati-hati positif dan negatif. Okey, lepas Cikgu Nurul, ya, ada salah ke? tertinggal huruf P dekat kat mana? 10. Dekat Negatif 10. 10 tambah 10P. Negatif 10 tambah, okey, 10 P tertinggal. Terima kasih Okey. Cikgu Dalina. Okey, jadi selamat. Okey, jadi di sini murid-murid. Okey, di sini. Okey, jadi kita ringkaskan. Kita ringkaskan dulu di mana dekat sini kita akan dapat negatif 2P. Dekat sini kita akan dapat apa di sini? Negatif 12 tambah 10P. Okey, tutup balik modulus. Okey, sekarang 1/2 kita nak pindah ke kanan. 0 bahagi 1/2 kosong. Okey, kosong. Jadi tertinggal modulus. Okey, tertinggal modulus. Saya buat satu persatu ni supaya kamu nampak dia punya cara nak selesaikan. Okey, tutup balik. Okey, kosong sebab 1/2 dah dibahagikan sana, kosong. Bila nak hilangkan modulus, okey, kosong tu jadi plus minus. Plus minus tu tak ada apa-apa. Kosong je lah. Contoh ya, contoh. Kalau lah sama dengan 5, okey, 2P ni. Kalau kamu nak hilangkan modulus, ini macam fungsi tau, function. 5 tu akan jadi plus minus 5. Tetapi disebabkan area kita dah kosong, tak ada apa-apa. Plus minus tu tak ada apa-apa pun bila dia kosong. Jadi biarkan sahaja bentuk kita negatif 2P tambah 12 tolak 10P. Biar je bentuk macam tu. Okey. Jadi hati-hati dekat sini. Ini pun saya nak pesan, kat sini pun ada berlaku banyak kesilapan. Hati-hati dengan positif dan negatif. Okey. Jadi kat sini kita akan dapatlah, okey, 12 tolak 12P sama dengan kosong. Jadi kita akan dapat negatif 12P sama dengan negatif 12. Kita akan dapatlah P sama dengan 1. Macam tu. Apa-apa pun tolong kira dengan berhati-hati. Okey, tolong kira dengan berhati-hati supaya untuk mengelakkan kesilapan positif negatif tu. Okey, murid-murid, ada tak soalan? Kalau tak ada, cikgu bergerak ke contoh yang keempat. Okey, kalau ada soalan, on je mic. Okey. Okey, contoh yang ke... ya sayang. Okey, saya pergi balik. Tak boleh ke kalau kita buka modulus dulu? Maksudnya 1/2 tu kita payah darab belah sana. Maksudnya kamu dah buat 1/2 dengan modulus tu buat awal-awal. Macam tu? Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Nanti. Okey. Siapa tadi tu? Musfirah ya? Okey, boleh. Okey. Nanti kamu tengok pula contoh yang keempat kalau kita nak hilangkan modulus dan 1/2 tu lebih awal. Boleh. Okey. Kita tengok contoh yang keempat. Okey. Contoh yang keempat. Okey, sekarang cara yang sama. Okey, cari nilai-nilai yang mungkin bagi K. Okey, jadi cuba dulu kamu buat. Okey. Masukkan koordinat A, B, C, dia dah bagi dah. Ikutlah alfabet lebih mudah. Okay. A, B, C, 1, 2, 3. Okay, cuba kamu buat dulu. Nanti saya panggil macam biasa untuk mendapatkan hasil darab. Jangan lupa buat anak panah.
Okey, seterusnya. Siapa nak tolong saya untuk darab-darab untuk yang warna merah? Ha. Encik Faikar ada, Encik Faikar. Ada cikgu. Okey, boleh tolong bacakan jawapan Encik Faikar? Warna merah. Negatif 12 Okey. tambah 5K Bagus. tambah 1. Okey, bagus. Terima kasih Faikar. Tahniah. Okey, betul. Okey, saya nak wanita pula. Adakah di sini Tarshini? Tarshini, ada tak Tarshini? Tarshini ada? Okey, tak ada pula Tarshini kita ni. Nurul Hanani ada? Nurul Hanani? Nurul Hanani pun tak ada. Okey. Siapalah saya nak panggil ni? Ummu Sumayyah ada Ummu? Ramai tak ada ni Cikgu Dalina. Manakah mereka? Arvin. Ada Arvin? Ya. Okey Arvin, boleh tak bagi saya hasil produk untuk warna biru? Negatif 5, Okey. negatif 3, Alright. negatif 4K. Okey, bagus Arwin. Okey, terima kasih. Okey, jadi di sini seperti Musfirah tanya, boleh tak kita hilangkan modulus dengan 1/2 tu lebih awal? Boleh. Okey, sekarang saya nak hilangkan 1/2. 15 bahagi 1/2, kamu masuk je dalam kalkulator, kita akan dapat 30. Okey, lepas tu kita nak hilangkan modulus, akan terus jadi plus minus 30. Terus hilangkan. Lepas tu kat sini kita ringkaskan terus, negatif 11 tambah 5K tolakkan negatif 8 tolak 4K. Kalau saya ada salah kira, kamu tegur tau. Jangan tak tegur, nanti kan habis melarat. Okey, lepas tu kita ringkaskan lagi dengan menghilangkan bracket. Okey, hati-hati. Okey, untuk darab satu persatu, hati-hati dengan positif dan negatif. Okey, kat sini kita akan dapat tambah 8 tambah 4K. Sama dengan plus minus 30. Okey, kita semakin hampir. Masih boleh ringkaskan, kita akan dapat 9K tolak 3. Okey. Okey, murid-murid, seperti fungsi. Okey, jangan lupa seperti fungsi. Kalau ada plus minus, bererti jawapan kita ada 2. 9K tolak 3 sama dengan 30. Okey, 9K tolak 3 sama dengan negatif 30. Jadi kat sini kita akan dapatlah 33K sama dengan 33/9. Boleh ringkaskan lagi tak 33/9 ni? Bahagi berapa ya? Siapa nak? Okey, bahagi 3. Jadi kita akan dapat 11/3. Okey, lepas itu 9K sama dengan negatif 27. Jadi K kita akan dapat negatif 3. Macam tu ya murid-murid. Simple sahaja. Tak susah sangat pun. Senang je. Okey, good. Okey, sekarang ni ada soalan tak untuk contoh 4? Okey, kalau tiada soalan untuk contoh 4, okey, saya contoh 5. Saya nak kamu buat sendiri. Tolong buat. Okey, tolong buat sekarang. Sekarang bucu dia adalah 4 sisi pula. Tadi 3 sisi, sekarang 4 sisi pula. Jadi jangan lupa, kalau dah bagi koordinat, kita masuk je koordinat mengikut alfabet. Kalau tak ada koordinat, lakar dahulu. Macam tadi. Okey? Okey, silakan cari sekarang. Pada masa yang sama kamu cari, saya pun petiklah untuk bagi tahu saya koordinat mana yang saya nak masukkan dahulu. Okey, dekat sini ada tak Nurin Kristina? Nurin Kristina? Okey, Nurin Kristina. Okey, tolong bacakan saya koordinat. Siapa yang saya nak masukkan dulu? K6. Okey, lagi. Negatif 21. Alright. 45. Alright. 28. Alright. K6. Okey, bagus. Terima kasih. Tengok Nurin Kristina
tutup balik. Masuk A, tutup balik dengan A. Okey, bagus. Kamu cuba teruskan lagi. Nanti saya nak minta kamu baca pula. Saya buat anak panah. Okey, hasil merah. Syukri ada? Syukri Yusri. Syukri? Cik Syukri ada? Okey, Cik Syukri tak ada. Okey, siapa kita nak cari? Aizu Fuzna ada? Aizu? Ya, cikgu. Okey, Aizu, tolong baca. Warna merah. K Okey. tolak 10 Yes. tambah 32 Alright. tambah 12. Alright. Terima kasih, Aizu. Okey, seterusnya Batrisha Kristina. Batrisha Kristina ada? Ya, cikgu. Okey, tolong bacakan biru. Negatif 12 Okey. tambah 4 Alright. tambah 10 Alright. tambah 8K. Okey, tambah 8K. Okey, terima kasih. Macam tu. Okey, jadi sekarang murid-murid, okey, terima kasih. Kita hilangkanlah 1/2, 30 bahagi 1/2, kita akan dapat 60. Hilangkan modulus, akan dapat plus minus. Macam tu. Jadi kamu ringkaskan dengan berhati-hati di sini. Sepatutnya kita dapat dekat sini. Okey, tambah 34. Kamu kira juga, takut saya salah kira. Okey, kalau salah sebut ya. Okey, 8K tambah 2. Okey, siap. Ringkaskan lagi, kita akan dapat di sini negatif 7K tambah 32. Okey, lepas tu tolong kira, nanti bagi tahu saya apakah jawapan K dia. Okey, tolong kira kalau ada 2 plus minus tu maksudnya ada 2 jawapan. Satu positif 60, satu lagi adalah negatif 60. Okey, tolong kira, saya nak jawapan. Okey, yang pertama, siapa nak bagi jawapan? Simple je sebenarnya. Okey. Kat sini saya akan dapat 28. K sama dengan negatif 4. Okey. Check balik. 92. Negatif 92. K sama dengan 92/7. Okey murid-murid. Dekat sini ada 2 jawapan tau. Tapi kamu tengok soalan. Kat sini hati-hati. Soalan dia. Okey. Bucu-bucu sebuah sisi 4 ABCD yang disusun mengikut tertib ABCD. Okey, cari luas dan dia kata jika luas 30, cari nilai K. Okey, murid-murid, nilai K. Kalau dia sebut nilai K saja, maksudnya K kita 1 ke 2? 1 ke 2, dia cakap nilai K. Dia ada cakap 1, dia tak cakap nilai-nilai K ataupun values of K, ada S kan. Jadi sebenarnya ada 1 je. Tetapi kita ada 2. Jadi kita terpaksa memilih, okey, manakah jawapan yang betul. Ini dia hati-hati, soalan ni trik sikit. Okey, jadi daripada sinilah, sebab masalahnya dia nak 1 je lah. Daripada sinilah kita terpaksa sketch balik. Okey, sketch sajalah, letakkan saja kedudukan yang mungkin. Okey, kedudukan yang mungkin. B adalah, okey, negatif 21, saya letak kat sini B. Okey, lepas tu saya letak C 45, saya letak kat sini lah 45. Okey, ni C. Okey, lepas tu D 28, saya letak kat sini 28. Okey, sekarang kita nak letak A. Okey, A, kalaulah saya letak warna biru Okey, kalau A saya letak negatif 46, okey, negatif 46 akan berada di sini, A. Okey, kalau saya pilih 92/7, 92/7 ni adalah 13 point something Okey, saya letak 13 dengan 6 tu okey di sini.
Okey, sini A. Okey murid-murid, kesimpulannya. Okey, dekat sini adalah K saya tadi 92.7 dengan 6. Sini adalah negatif 46. Okey, so sekarang A yang mana kita kena pilih? Kamu dengar ayat dia mengikut tertib. Mana satu A yang kita akan pilih? 4 negatif 46 ke ataupun 92/7? Negatif 46. Ya bagus, negatif 46 sebab kalau kamu pilih A 92/7 tak tersusun. Okey, tengok saya buat. Ni penting Okey, kalaulah kamu memilih yang ini, okey, kamu akan contoh kalau kita ikut arah jam, kamu akan jadi A, C, B, D. Tengok, huruf kita tidak tersusun. Kalau kita pilih A di sini, dia akan jadi A, B, C, D. Okey? Jadi di sini kita abaikan, tulis dia abaikan. Tulis dia sahaja abaikan, nanti kita akan fokus jawapan kita pada K sama dengan negatif 3. Okey, hati-hati kat situ Okey, jom kita tengok ada lagi tak contoh. Okey, contoh yang terakhir iaitu penyelesaian masalah yang melibatkan luas poligon. Inilah contoh penyelesaian masalah dia. Okey, jom kita baca. Okey, jom kita baca dulu. Semua soalan ni saya ambil dalam buku teks. Tapi soalan ni bukannya kamu punya soalan tugasan. Soalan tugasan kamu lain. Okey, dalam raja di sebelah titik A, B, C dan D ialah bucu-bucu sebuah segi 4 selari. Okey, M ialah titik persilangan. Okey, AC dan BD adalah persilangan untuk yang M tadi. Okey, cari nilai C dan M. Okey, kamu kena tahu konsep untuk sisi 4 selari ataupun parallelogram. Okey, di mana M ini adalah titik tengah bagi BD. Ni titik tengah. Okey, lepas itu M juga adalah titik tengah untuk A dan C. Jadi ada 2 titik tengah. Jadi kamu rasa kita nak cari titik tengah mana dulu? Kita nak cari C dulu ke M dulu yang mudah? Kamu tengok betul-betul. M ke C yang mudah dulu berdasarkan gambar rajah yang diberi. Okey, kalau kita nak cari CA punya titik tengah, C tak ada maklumat. Okey, jadi kita kena cari M dulu. Okey, siapa ingat apa rumus titik tengah? X1 tambah X2 bahagi 2. Okey, bagus. Jadi X1 tambah X2 bahagi 2. Lepas tu Y pula. 6 tambah 2 bahagi 2. Simple saja. Okey, dekat sini kita akan dapat M24. Dah dapat dah M. Dapat markah dah. 2 markah kat situ. Okey. Lepas tu C pula. C pula kita fokus pula pada garisan ni. Garisan ni. M adalah titik tengah untuk C. Okey, working step masih titik tengah. Tetapi siapa yang berada di tengah? M lah. Maksudnya 2, 4, okey, sama dengan negatif 3. C ni kita tak tahu letak X, Y. Apa yang kita tak tahu letak X, Y. Negatif 3 tambah X bahagi 2. 0 tambah Y bahagi 2. Macam tu. Keluarkan ikut koordinat. Okey, saya bandingkan koordinat X. Negatif 3 tambah X per 2 sama dengan 2. Jadi kat sini saya dapat negatif 3 tambah X sama dengan 4. Jadi X sama dengan 7. Okey, ni pula Y per 2 sama dengan 4. Jadi Y sama dengan 8. Okey, boleh tak saya biarkan saya punya jawapan macam tu je? Dah dapat dah? Macam tu je ke? Dah. Okey, kenapa tidak? Macam mana nak tulis jawapan yang sebenar ni? Dalam koordinat. Yes, dalam koordinat. Okey, dalam koordinat di mana 7, 8. Ini adalah koordinat C. Macam tu. Dah 4 markah dekat situ sayang. 4 markah dah. Mudah je 4 markah. 1 markah, masuk kod ni 1 markah, sini 1 markah. Selesai. Okey. Jadi kita tengok pula soalan B. Okey, soalan B kita tengok pula. Okey, soalan yang terakhir. Okey, soalan B kat sini kita letak sekali 2, 4. 7, 8. Okey, cari luas nisbah luas ABM kepada nisbah luas ABCD. Okey,
So sekarang kamu kena cari luas ABM, kena cari luas ABCD. Okey, lepas tu cari nisbah dia. Maksudnya area ABM nisbah dengan area ABCD. Okey. Okey, tolong cari satu persatu. Tolong kirakan saya sekarang. Okey, cari area ABM sekarang. Saya nak jawapan je. Okey, ABM. Selalunya soalan macam ni, kalau kamu tak dapat jawapan A, habislah B kita salah lah. Tetapi kalau kamu punya working A kamu salah, mungkin kamu dapat markah untuk working step saja dekat B, okey? Kalau kamu dah mahir, simple saja. Negatif 6 tambah 20 tambah kosong, tolak negatif 12 tambah 4 tambah kosong, tutup balik. Okey. Okey, siapa dah kira untuk ABM? Dapat tak? Bagi tahu jawapan saya. Batrisha jawab dekat ruangan chat 11 unit. Okey, bagus. Batrisha, terima kasih. 11 unit kuasa 2. Okey, bagus. Okey, sekarang dah dapat ABM. Okey, cari pula luas ABCD sekarang. Okey, ikut turutan ABCD. Oh, dah dapat dah Batrisha 44 unit. Ya Allah, pantasnya. Okey. Batrisha dapat 44 unit. Okey, kita terus tulis nak cepat ni. Okey, Batrisha kiralah area untuk ABCD adalah 44 unit. Okey, bagaimana kita nak masukkan dalam nisbah? Okey, dia kata nisbah ABM kepada ABCD, maksudnya 11 unit. Okey, nisbah 44. Okey, sekarang boleh tak saya tinggalkan begitu saja? Boleh ke begitu saja? Boleh kecilkan ke? Boleh. Okey, berapa? Berapa nisbah berapa? 1/4. Okey, bagus. 1/4. Terima kasih. Gitu sahaja. Simple sangat-sangat. Okey. Jadi di sini kamu kena tahulah macam mana nak mencari kalau segi 4 ataupun segi 3. Okey, jadi untuk gambaran kelas esok, okey. Simple saja. Esok kita akan masuk persamaan lokus. Okey, persamaan lokus tu menggunakan rumus distance. Okey. Seperti yang diberi di hadapan. Okey, jarak. Okey. Lepas itu jadi persamaan lokus ni kamu akan dapat hasil dia panjang nanti. Ada X kuasa 2, ada X, ada Y kuasa 2, ada 8, ada nombor. Contoh ada Y. Kadang-kadang tak ada pun X kuasa 2, tapi kita susun ikut susunan. X dulu, Y and then baru nombor. Okey, untuk pengetahuan kamu, persamaan lokus ni kebiasaannya X square kita mesti positif. Dekat sini negatif. Kamu positifkanlah. Ubah dia tanda. Okey, macam mana nak positifkan dia? Ini contoh gambaran Okey, kita darabkanlah dengan ataupun bahagi ke darab ke dengan negatif 1. Jadi positif. Lepas tu persamaan lokus pula kita boleh ringkaskan. Kita kena ringkaskan. Contohnya kita tengok nombor kat sini. 2, 6, 4, 8, 20. Boleh tak kecilkan persamaan ini? Bahagi berapa sayang? Siapa nak? Okey, bagus. Bahagi 2. Kita bahagi 2. Macam tu. Okey, jadi terus dapat jawapan. Ingat, esok bila kamu nak buat persamaan lokus, pastikan tersusun X square, X, Y square, Y. Okey, lepas tu pastikan positif, dia punya X square dan diringkaskan. Okey, untuk kemahiran untuk persamaan lokus, kemahiran kembangkan ataupun expand the bracket adalah satu kemahiran yang amat penting. Okey, saya refresh balik Okey, X tambah 4 dikuasa 2 kan. Sebenarnya X tambah 4 dikuasa 2 kan adalah X tambah 4 darab dengan X tambah 4. Okey, tetapi bila dah mahir, tak perlu tulis macam ni tau. Okey, saya bagi tips senang saja. Okey, ambil fokus X darab X jadi X square. Okey, lepas tu X darab dengan 4. Okey, kita dapat 4X. Okey, lepas tu dia ada 2 kali. 4 darab X pula. Okey, 4X. Okey, lepas tu 4 dengan 4 akan dapat 16. Harap-harap kamu dapat macam tu.
Okey, jadi bila dapat dia X tambah 4 kuasa 2, saya baca macam ni, X square tambah 4X tambah 4X tambah 16. Simple. Okey, jadi saya nak cuba lagi sekali. Okey, kejap ya. Selalu pula keluar benda ni. Okey. Jadi contoh lagi sekali. Okey, contoh lagi sekali. Okey, Y tolak 6 kuasa 2. Okey, siapa nak tolong bacakan saya? Apakah jawapan dia? Allah. Okey, apakah jawapan Y tolak 6 kuasa 2? Okey, kita pilih Cikgu Dalina seorang. Cikgu Dalina, saya nak kamu baca dalam bentuk ni. Saya pilih Syafiq Aiman. Okey, Syafiq Ada Aiman. Syafiq Aiman ada. Ada tak Syafiq Aiman? Syafiq Aiman tak ada ni. Tak ada. Ada dia. Ada, okey. Okey, bacakan Syafiq Aiman. Apa jawapan? Okey, apa dah kita nak sebut dulu? Bracket Y tolak 6 Okey. dan bracket Y tolak 6. Okey, bacakan. Apa hasil dia? Y kuasa 2 tambah 6Y tambah 6Y tambah apa? Okey. Okey, tak apa Syafiq. Jadi 36. 36. Okey, tambah Y. Okey, terima kasih Syafiq. Okey, hati-hati positif dengan negatif ya Syafiq. Okey. Jawapan kita bukan tambah 6 tau. Tolak 6. Tengok Okey, lagi sekali tau saya buat. Okey, saya buat 2 color. Allah. Saya buat 2 color kat sini. Okey, di mana color tu bermaksud kita square kan dia. Okey. Tengok saya baca macam mana Okey. Saya baca macam ni. Y square. Okey, maksudnya kat sini kita darab tolak 6Y, kita darab lagi sekali tolak 6Y. Lepas tu warna oranye negatif 6 kuasa 2 dapat 36. Okey, kalau boleh kita laju je macam tu. Okey. Kita tengok contoh yang ketiga. Kamu tengok saya buat. Okey. Saya buat 2 color ni nak bagi nampak. Okey, lepas ni saya nak kamu baca dengan pantas macam tu tau. Nanti akan jadi simple je. Okey, saya warnakan X. Okey, dan saya warnakan negatif 11. Okey, lepas itu anak panah adalah darab. Dia darab dia, dia darab dia. Okey, jadi seterusnya saya baca Okey, X square tolak 11X tolak 11X tambah 121. Kena cepat macam tu. Nanti baru senang. Okey, terakhir sekali. Okey, so last sekali siapa nak tolong baca? Last sekali. Dekat sini ada tak siapa nak panggil dia? Amrina, ada tak Amrina? Ada. Okey, Amrina, tolong baca cuba. Y kuasa 2. Yes. 5Y. 5Y tambah 5Y. Okey, cantik. 25. Okey, bagus. Macam tu. Okey, bagus. Terima kasih banyak-banyak. Jadi macam tu bila untuk locus, persamaan locus ataupun equation of locus, kemahiran expand the bracket amat penting. Jadi dia banyak benda yang expand macam ni. Kalau kita tak mahir, ni akan jadi porak-poranda sikit lah. Jadi kena mahirkan. Okey, jadi seterusnya, rumusan kelas pada hari ini. Kamu boleh menentukan luas segitiga dengan menggunakan rumus. Kamu boleh menentukan luas sisi 4 dengan menggunakan rumus. Sama je rumus dia, cuma bilangan koordinat saja bertambah. Dan membuat generalisasi tentang rumus luas. Membuat generalisasi ni macam ni lah. Kalau kita tak tahu dia punya koordinat A, B, C, D nya, kita lakar dulu, letak koordinat dan baru kita tahu koordinat mana yang kita perlu susun dahulu untuk dimasukkan dalam rumus. Jadi kamu berjaya lah. Membuat generalisasi tentang rumus luas poligon apabila koordinat setiap bucul diketahui dan seterusnya menggunakan rumus tersebut untuk menentukan luas.
Okey, lepas itu yang terakhir sekali, kamu boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan luas poligon. Okey, sebagai penutup, okey, kesimpulan dan ulasan kamu untuk kelas hari ini, okey, siapa yang nak merangkumkan, nak merumuskan apa yang kamu dah belajar pada hari ini? Okey, siapa nak tolong? Lagi cepat kamu rumuskan, lagi cepat kita bersurai. Okey. Ya, cikgu. Okey, Viren, boleh tak bagi rumusan hari ini? Apa yang kita belajar hari ini, Viren? Kita dapat fully understand on areas of polygons, areas on triangles and other forms of polygons. And also we also learn on determining the midpoint and also opening the brackets. Yeah, so that's what I learned today. Okay, thank you. Tengok, terus Viren pun cakap tentang midpoint. Ni betul, tajuk kita tak ada midpoint, tapi bila kita nak problem solving punya question, kita ada midpoint. Jadi kamu jangan takut pula, sebab bila kita masuk apa-apa tajuk, dia mungkin akan melibatkan subtopik yang lain. Okay, terima kasih Viren. Okay, satu ulasan yang amat jelas, lengkap. Okay, tahniah. Okey, dan kita akan masukkan link kehadiran di ruangan chat oleh Cikgu Dalina. Kamu boleh isi. Okey, link ruangan chat. Link kehadiran online. Dah masuk ke Cikgu? Okey, Cikgu dah masukkan. Cikgu Dalina, link kehadiran hari ini kamu boleh isi. Okey, pada masa kamu dah isi tu, okey. Pada masa yang sama, kamu dengarlah saya cakap. Okey, kamu mesti menghargai masa bila berada di rumah. Kita tengok akibat perancangan masa yang tidak terurus. Okey, kerja yang semakin meningkat, bertambah-tambah kerjanya. Alamak, segar bayu yang sebelum ni tak buat lagi. Macam tu, bertambah pula minggu ni. Jangan macam tu, okey. Lepas tu sentiasa dikejar dan mengejar masa. Okey, jadi kita kena rancang masa anda. Lepas tu nanti akan menjejaskan kesihatan kalau kita tak rancang masa kita. Yelah, dah banyak kerja, lepas tu stres kan. Okey, lepas tu dah nak exam pula kan. Okey, nanti bila kita settle-settle ni saya nak buat banyak test Okey. Lepas tu hilang kepercayaan. Okey, gitu. Okey, so seterusnya, okey, siapa yang dah isi kehadiran? Okey, kamu dibenarkan bersurai. Terima kasih semuanya kerana pelibatan kamu dalam kelas online. Anda adalah yang terbaik. Tahniah. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.